Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari sama-sama kita lafazkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mana Allah telah mentadbirkan alam, menciptakan alam dan mentadbir seadil-adilnya. Dan hari ini kita kena sebut alhamdulillah juga kerana masih lagi kita diberi kesempatan untuk sama-sama menonton Tanyalah Ustaz Seindah Kasih di hari Lebaran ini. Yang jauh kita rapatkan, yang rapat kita mesrakan, dan saya Da'iyah Hadari akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti. Dan para penonton sekalian, Tanyalah Ustaz Seindah Kasih hari ini kita nak sembang-sembangkan satu topik yang sebenarnya mungkin ada yang menonton ketika ini pernah alami situasi ini. Tak kisahlah, mungkin sebab tiket tak ada ke, fulus kurang ke, ataupun tugasan ke. Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang tak balik beraya. Mungkin ada yang dah senyum tu kan. Baiklah, untuk topik tak balik beraya ni, insya-Allah saya nak minta anda semua kena terus setia bersama dengan kami kerana kita bawakan dua individu ini yang seorang ini merupakan insan yang banyak jasanya. Ketika dai musim pertama dulu menjadi juri, maafkan saya, bukan sekadar juri utama ni, tetapi pengetua dai musim yang pertama. Seorang lagi merupakan orang kuatlah di Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Jadi kita bawakan hari ini yang menemani saya di studio Al-Fadhil Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh dan juga Datuk Syarhan Syafi'i. Assalamualaikum Datuk dan juga Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik-baik Hadari. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya diucapkan. Terima kasih. Ma'azahir batin. Maaf saya batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa minkum. Saya pun sama. Baik, Ustaz dan Datuk, kita tengok kemeriahan raya tahun ni memang seronoklah tahun 1444 Hijrah ni, dan kita yakin juga ramai para penonton yang sekarang ni pun tengah sibuk beraya ke sana kemari kan. Cumanya Datuk dan juga Ustaz, ada juga situasi yang mereka tak dapat balik beraya. Yang ini kita seronok ni. Untuk pengetahuan anda juga, kedua-dua ni, panel kita hari ini merupakan ipar. Jadi kalau salah seorang tak balik, kita nak tahu juga apa perasaan seorang lagi kan. Jadi tak, bukan nak memanaskan keadaan, tapi kita nak sembang-sembang kejap lagi Datuk dengan Tak Ustaz. boleh balik, bukan tak balik. Tak boleh balik. Tak boleh balik. Itu dia pencerahan tu. Cumanya hari ini sebagai mukaddimah, kita nak tahulah sebagai hukum. Boleh ya, Datuk dan Ustaz. Kepada Ustaz ni, kalau kita lihat di musim PKP dulu, ketika itu dinyatakan oleh para ulama tidak boleh pulang ke kampung. Bahkan wujud perkataan haram di situ, pulang ke kampung kerana boleh bawa wabak itu disebarkan ke kampung. Sekarang hukumnya lain pula. Jadi adakah hukum balik kampung ni berubah-ubah, Ustaz? Okey, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dah hari keempat dah. Alhamdulillah. Puasa 6 ke tak puasa ni? Belum lagi. Tak mula lagi? Belum lagi Ustaz, sebab sedap-sedap kuih ni. Lambat mula, lambat habis lah. Iyalah, betul, tapi jangan lupa lah. Jangan lupa untuk puasa 6. Walaupun dah hari keempat nak beraya, 6 hari tu jangan lupa. Itu penting tu. Tu target dia. Jadi konsep beraya dulu kata tak boleh. Asal boleh. Asal harus. Dan juga sunat. Kemudian setengah kata in bracket haram tadi kan? Haram. Halal balik. Boleh jadi pula macam tu kan? Tukar-tukar. Ikut suka ke? Tak. Dia macam ni. Dalam kalau kita ingat, Allah SWT menyebut, Ya ayyuhallazina amanu la tulku biaidikum ila tahluka. Jangan, wahai orang beriman, jangan campak diri kamu ke arah kebinasaan. Betul. Jadi kalau kita masuk kampung tu nak beraya. Beraya itu adalah sunat untuk kita ziarah ibu bapa dan sebagainya. Tapi ada waktu yang sama, ada benda yang boleh memusnahkan, boleh merosakkan. Adakah kita nak pergi ataupun tidak? Itu yang ulama sebahagiannya mengatakan jadi haram tu. Bukan totally haram. Perayaan tu haram untuk hadir. Kalau di tempat itu tak ada masalah, tak ada mudarat, silakan. Kerana pada ketika itu kemudaratannya lebih besar daripada kebaikan. Ada wabak menular. Mana kalau balik pun boleh menempah kecelakaan, kebinasaan dan sebagainya. Oleh kerana itu ulama ambil pendekatan yang lebih baik, iaitu al-zawajir qabla hawadis, itu mengelak sebelum pada berlaku. Maka dia menyatakan haramlah, senang. Itu. Maksudnya kalau balik juga, kalau tak mudarat tahan lagi. Tapi kalau balik mudarat, menyakit mungkin dalam satu kampung tu, tarik keluar. Baik. Kalau di dalam jangan keluar, kalau luar jangan masuk. Itu kaedah dia.
bukan kata yang duduk satu suruh mati, tidak. Bukan suruh mati lah. Tapi maksudnya berubatlah kau. Betul. Jadi kau yang pergi cari itu penyakit. Ikhtiarnya. Jadi bukan kata berubah mengikut ni, tapi keadaan itu yang membenarkan. Dalam kaedah fiqh sendiri pun dah sebut, iaitu ad-darurah tubihul mahdhurat. Iaitu darurah itu boleh mengharuskan, bukan menghalalkan. Tubih membolehkan pada ketika itu sahaja. Tak ada makanan, sam babi pun boleh makan. Kerana turut takut berlaku kematian dan sebagainya. Baik, teringat pula saya ketika zaman da'i musim pertama, nak tanya soalan kepada pengetua da'i yang pertama ni. Datuk Syarahan, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah nyatakan terang-terang ni, Allah nyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tapi bila jadi situasi tak balik beraya ni, kadang-kadang menimbulkan rasa tak puas hati. Bagaimana adik-beradik, ibu ayah ni perlu positifkan suasana tu? Okey, terima kasih murid saya Da'i Hadari. Alhamdulillah, selamat beraya. Kita ini beraya yang keempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi persoalan yang cukup baik. Kadang-kadang apabila kita tak balik, tanggapan masyarakat, terutamanya adik-beradik, terutamanya ibu bapa, kecil hati. Adik-beradik kata kamu dah tak ingat kampung, kamu dah takut bini, kamu dah ikut balik rumah bini kamu, sebagai contoh. Bini berapa? Lepas tu dalam masalah ini kita cuba tengok yang pertama bagaimana kita nak positifkan dia. Positif dalam arti kata di sini kita tengok musyaqqah kita tu apa kita tak balik. Macam sebab musabab. Pertama sekali pasal kerja. Yang kedua pasal belajar di luar negara. Betul. Yang ketiga pasal perkara-perkara yang tidak menguzurkan dia balik. Maka kepada ibu bapa di luar sana, kepada adik-beradik, anggaplah bahawa ini adalah takdir. Takdir tu kena tengok positif. Jangan kita tengok takdir itu negatif. Yang kedua, kita anggap ini satu benda yang biasa. Jangan jadi tak balik raya tu tak happy beraya. Itulah. Jangan. Jangan kita kongkongi dengan masalah tak balik raya ni satu benda yang besar dalam keluarga kita. Kerana kita semua ada musyaqqah. Dan kepada yang tak balik raya juga, tolong positifkan. Bahawa anda tak balik itu satu ibadat. Sebab dalam Quran menyebut walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, tolong sambung nombor wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Boleh dah. Bagus. Dia markah penuh sentiasa pun. Tengoklah pengetuanya. Yang kita nak garis ini wal anfusi. Jiwa raga. Berkorban jiwa raga kita tak balik raya ni satu ibadat besar. Sebab kita kena jaga sempadan macam adik saya. Jaga sempadan. Kalau kita tak jaga, orang boloh masuk. Dan pendatang asing ni pun cerdik. Parti ni masa hari raya lah dia masuk. Masa hujan lah dia masuk. Dia tahu boleh nak beraya. Kalau kita dia ambil kesempatan itu. Maka jawapan kepada anda, keluarga di kampung di luar sana, anggaplah anak kita, adik-beradik kita tak balik, mereka ada musyaqqah. Dan saya nak berbalik dalam soal hukum tadi, al-aslu fi syai' al-ibahah. Balik raya ni hukumnya harus. Hukumnya harus. Jadi kalau kita perlu balik, kita balik. Yang penting hari raya tu apa? Kita nak jumpa, nak bermaaf-maafan. Betul. Tak maaf hari raya pun lah ni WhatsApp boleh bermaaf-maafan. Hello je. Mama tak boleh balik. Yes, itu tanda ingatan. Teknologi kita hari ni. Dengan apa saja kita boleh ucapkan raya. Cuma adat kita. Kalau tak balik raya tu ada satu kejelekan. Tapi walau apa pun jangan ibadat mengatasi adat. Itu saja pesanan saya untuk raya ni. Baik, itu dia. Pentingnya kita memahami, itu sangat penting. Rasa bersalah ke tak dapat balik kampung? Sebab tu dah nak sebut Datuk Abad lah. Dia dah sebut kata ibadat kan. Alhamdulillah dia faham. Alhamdulillah. Kita pun tak terasa hati dengan dia. Kita tahu dah memang dia tak balik sibuk. Okey, Datuk dan juga Ustaz, ada soalan di Facebook ni. Laila Dila Rosa ni. Beliau tanyakan soalan yang sangat dekatlah dengan kita juga untuk dijawabkan ni. Bagi yang terpaksa bekerja di saat tibanya Syawal, tengok-tengok list kena bekerja, nama dia naik. Pasti kesedihan juga berkampung di hati, namun tanggungjawab terhadap kerja juga perlu dijalankan. Apakah keikhlasan itu merupakan tunjang utama agar apa yang dilakukan iaitu kerja itu menjadi satu ibadah dan juga mendapat pahala? Macam mana tu? Kadang bila dah terpaksa kerja ni ikhlas tak ada. Betul. Macam mana? Mungkin Datuk? Okey, saya jawab dulu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Okey.
apa pun pekerjaan kita atas muka dunia ni, letak ikhlas yang pertama. Betul. Ingat kerja orang tua-tua kata periuk nasi. Allah. Apa itu periuk nasi? Apa Hadari maksud periuk nasi? Apa yang kita makan, pakai, semua itulah. Maksudnya Keperluan. Periuk nasi kita itu kena jaga. Periuk nasi Hadari kerja sebagai apa? Kena jaga. Betul. Walaupun betul, TV panggil syuting, tengok periuk nasi kita lagu mana, masak ke tak, faham tak? Kalau sekadar tidak menjejaskan periuk nasi, tidak ada masalah. Jadi nak cerita di sini apa? Nak cerita di sini kepada Laila yang bertanya itu, ingat, betul kata kamu, ikhlas itu adalah tunjang dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan ikhlas, sesuatu benda tanpa ikhlas, zero. Allah. Sia-sia. Dan ikhlas ni satu pengorbanan. Ya. Macam saya duduk berubat orang pun. Masa saya duduk ceramah pun, kadang-kadang keluar masjid tak bagi 1 sen pun. Tapi tak apa, sebab target kita bukan duit, ikhlas kerana Allah. Dia bagi, kita ambil. Dia tak bagi, Allah bagi. Dan kata ulama, ikhlas ini satu benda yang susah. Betapa susahnya ikhlas Laila ni. Kata ulama, seperti seekor semut yang berwarna hitam, malam yang gelap, berjalan di atas songkok yang hitam. Allah. Songkok. Songkok. Tengok atas kepala kau ada tak? Oh, tak ada. Boleh nampak tak? Tak nampak. Yes, itulah keikhlasan. Dan keikhlasan kita ni, kita kena fokuskan dengan Allah. Jangan kita fokuskan dengan manusia. Saya tak ambil duit, saya ikhlas. Kenapa kamu bagi tahu? Ikhlas antara kamu dengan Allah, bukan kamu dengan dia. Allah yang menilai kamu. Jadi apa pun, segala kelakuan kita atas muka dunia ni bertunjangkan keikhlasan, barulah hadirnya keredaan. Allah. Kita tak balik pun kita reda sebab kita ikhlas. Tapi kalau tak ada ikhlas, reda tak ada. Ya, Datuk. Betul tak? Betul. Cumanya nak ikhlas tak ini datang. Ikhlas pagi raya ni, alhamdulillah. Macam gagap-gagap ikhlas. Cumanya Ustaz, Datuk sebut sangat cantik, ibarat bagaimana semut yang hitam berada di songkok hitam pada malam yang gelap ni. Tukar pula songkok putih, semut putih di tengah hari buta. Sebagai individu yang pernah mengalaminya, tiba-tiba naik pula nama tu kan. Aduh. Macam mana pujuk diri untuk ikhlas? Tips-tipsnya mungkin. Okey, sebelum hari raya, dan sebelum apa-apa yang kita hadapi, tunjang dulu. Kita pahat dulu di hati kita. Bersedialah. Bersedia. Orang iman apa berlaku sekalipun, maksudnya aku kerja lillahi ta'ala. Gaji itu sebagai upahan. Itu sebagai motivasi. So, ikhlas. Sebelum hari raya aku dah ikhlas dah. Sebelum hari raya pun dah ikhlas. Maksudnya, kalau datang hari raya pun tak ada apa pun. Maksudnya berkemungkinan aku tak balik raya. Macam tu? Dah, kita dah fokus semua sekali. Aku kerja keselamatan, jaga sempadan sebagai contoh. Agensi. So, aku kemungkinan tahun lepas aku dah raya contoh. Tahun ni takkan aku lagi. Orang lain pun nak beraya juga. Contoh. Jadi semua yang faham, abang sendiri pun faham, dia boleh memahamkan orang lain. Maksudnya, tak apa, Nik tak balik tu, dia bertugas tu. Ayo kau. Kita tolong backing lah. Dia tahu lah. Sebab tu syarat kerja untuk jadikan satu ibadat. Kaitan dengan ibadat kan. Satu kerja tu awalnya mesti harus. Kerja tu mesti harus. Pertama. Yang kedua, cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan sama ada kita mengikut yang dia gariskan oleh Islam ataupun tidak. Kemudian yang tiga, adakah kita meninggalkan kewajipan? Contoh, kita ambil yang harus. Kerja apa? Main bola. Harus tak bola? Harus. Mencuri. Haram. Tak boleh. Sebab kita ambil harus dulu. Okey, main bola. Buat cara pelaksanaan ikut tak? Tutup aurat. Okey, alhamdulillah. Tinggal ada kewajipan. Semayang ke tak semayang contoh. Kena lihat dari sudut tu. Kemudian apakah hasil dia? Kesihatan badan, keakraban kawan-kawan dan sebagainya. Bila terhasil semua ni, semua kerja akan jadi ibadat. Main bola ke, main badminton ke, main futsal ke, asalnya yang harus. Maka kerja dia ni satu kerja yang harus. Kemudian dibuat lillahi ta'ala, ada kebaikan dia, maka datanglah keikhlasan. Datanglah macam mana dia duti ke apa hari raya ke hari raya, dia akan timbul keikhlasan. Kerja dengan betul-betul baru datang ikhlas. Semayang betul-betul baru datang dengan khusyuk. Jangan tunggu ikhlas, jangan tunggu khusyuk baru nak buat kerja. Dia kena ikhlas mula-mula. Itu kadang-kadang ikhlas ni susah. Kadang-kadang ikhlas ni susah, kita akan beritahu selepas ini. Macam mana susahnya ikhlas. Bila sebut tentang ikhlas susah ni, dan kita nak tahu juga kejap je lagi tentang adakah sampai tahap derhaka kalau tak balik kampung. Kejap je lagi. Boleh Datuk juga Ustaz ya. Jadi kalau nak tahu jawapannya, nantikan. Selepas ini tanyalah Ustaz Seindah Kasih.
Tanyalah Ustaz, seindah kasih. Masih lagi pagi ini, pagi yang penuh kemeriahan. Sambil-sambil beraya tu, saya Da'i Hadari temankan anda. Ni siap nampak. Saya tolong bukakan bekas kuih raya ni. Sebab apa? Nak bagi Datuk dan juga Ustaz makan. Dan hari ini, masih lagi para penonton sekalian, kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Syarhan Syafi'i dan juga Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh. Kita sembang-sembangkan tentang tak balik beraya. Baik Datuk dan juga Ustaz, ada soalan berkaitan dengan perselisihan faham ni. Ini realiti ni Datuk Ustaz. Betul. Saziatul kata, bagaimana jika seorang isteri tidak balik beraya ke rumah mertuanya disebabkan ada perselisihan faham antara menantu dan mertua. Ini standard. Maka setiap tahun hanya suami sahaja yang pulang ke kampung. La ilaha illallah, suami je balik. Manakala isteri dan anak-anak pulang beraya ke rumah ibu bapanya. Seorang balik Temerloh, seorang balik Teluk Intan. Macam mana? Dah baca diri saya pula. Macam mana solusi sebagai suami untuk memastikan ukhuwah tu kekal terjalin? Okey, di sini ada dua benda. Pertama saya nak cakap pasal bagaimana nak mengakrabkan. Yang kedua pasal hukum. Jika seorang isteri tidak balik beraya ke rumah mertuanya disebabkan perselisihan antara menantu dan mertua, apa hukumnya? Waktu adik saya kata tu. Asah dia tu selisih faham dulu. Selisih faham dulu. Raya nombor dua. Kemudian yang ketiga bang, dia boleh pergi juga mungkin ada masalah. Saka ke gangguan ke. Ada tak dari sudut tu? Mungkin ada bisikan syaitan yang menyebabkan jangan beraya. Betul. Boleh jadi. Yang pertama sekali, iblis ni an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dia nak memporak-perandakan manusia. Apatah lagi suami isteri yang sukar untuk mencari titik noktah. Walaupun Aidilfitri. Makin kuatlah perbalahannya. Ini perkara yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Apapun, yang pertama, kata Piramli, buah yang keruh, ambil yang jernih. Hari raya. Betul tak? Memanglah. Piramli juga kata lidah dan gigi lagi tergigih. Suami isteri, maka itulah kesempatan untuk kita bersatu. Itulah kesempatan untuk kita bersama-sama anak. Pernah jumpa saya pun, dia anak 4, 2 balik mak isteri, 2 balik suami. Jadi suami pun mak dia tanya, mana isteri kamu? Isteri pun mak mertua dia tanya, mana suami kamu? Dia nak jawab apa? Sebab itulah, kepada mereka yang mengalami masalah ini, jangan lupa untuk suami sebagai pengemudi keluarga itu tengok satu ayat yang hebat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yes, wala tafarraqu tu niat, jangan berpecah belah aku dengan isteri aku, dengan anak-anak aku. Wazkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah bagi pada kamu, apa nikmat anak kamu dapat tu. Betul. Ingatlah kamu iz kuntum ada'a fa'allafa baina qulubikum. Tuhan jinakkan balik hati kamu, bersatu balik. Tolong amal ayat ni. Kalau ada masalah ni, Syahzati Zatul, mungkin ni masalah kamu lah Ustaz rasa. Benda kamu tak tanya kan. So tengok ayat tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya menjadi ikhwah, maka itulah satu benda kemanisan dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Baik. Titik ni ialah titik perselisihan daripada awal lagi, macam yang Datuk beritahu tu, yang awal tu punca perselisihan hukum dia dulu. Hukum dia. La yadkhulul jannah qati'. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Sehingga 3 hari pun tak boleh lah. La yahjuru akhahu fawqa salas. Mana haram kata kamu meninggalkan percakapan dengan saudara kamu 3 hari. Maknanya masuk hari kedua, masuk hari ketiga, kena renew balik tu. Kita tak tegur dah 2 hari, masuk ketiga. So ketiga, Assalamualaikum. Baik, okey. Lepas tu 2 hari relax balik. Tak cakap balik, sambung balik. Soalannya macam tu. 3 hari pun tak boleh, apakan lagi boleh membawa kepada yang lain. Saya suka untuk bawakan perbincangan kita ni, perspektifnya kita lihat dari dua belah pihak. Dari satu pihak yang lain, mungkin juga berlaku saling bersaing, mungkin saling menunjukkan yang ini dia ni kalau balik kampung bagi kat mak berapa, yang ini tak bagi langsung, yang ini kalau pakai kereta baru, yang ini kereta lama. Jadi perbandingan tu wujud. Itu yang menyebabkan juga menantu tak nak pulang, mungkin Datuk. Betul. Itu biasanya berlaku dalam masyarakat kita. Kita latar belakang lain-lain, periuk nasi lain-lain. Ada periuk nasi yang hebat, ada periuk nasi yang sederhana, ada periuk nasi yang kecil, double standard. Sebenarnya ini berlaku disebabkan pilih kasih. Biasalah dunia hari ini orang yang
duit. Orang yang tak ada duit macam mana? Kita anak-anak ramai, contohnya balik kampung. Dan kita adik-beradik ramai pun kalau berkumpul di kampung, masing-masing buat keluar duit lah makan. Betul tak? Betul. Barulah misalnya berpakat. Ni orang ni saja beli lauk, bukan nak berkira. Formula ini kena ada dalam family. Nak suruh mak ayah juga beli. Kalau kita dah lah balik setahun sekali, mak ayah pergi pasar balik lauk. Jadi ini menyebabkan kekeruhan itu berlaku. Jadi jangan ada double standard. Kita sebagai ibu bapa, anak-anak balik kita happy. Yang susah kita nak tolong. Yang senang kita bangga. Jadi kita ibu bapa ni kena pandai memainkan peranan. Jangan kena peranan yang kita main itu menyebabkan anak-anak kita kecil hati. Last kali raya dah tahun depan seorang pun tak ada balik. Itu yang kita takut. Dia puncanya ilmu je. Ilmu lah. Mana ibu bapa pun satu hal. Ibu bapa pun kena tahulah ilmu dia. Alaikum bil ilmi. Hendaklah kamu ada ilmu. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Ini bila double standard. Jadi anak itu kecil hati dan sebagainya. Betul. Ilmu, perselisihan pun kena ada ilmu. Yang ni pun kena ada ilmu. Jadi adakah boleh dikatakan derhaka? Yalah, kalau kita bernikah, mentua kita tu juga adalah ibu kita, ayah kita. Jadi katakanlah kalau situasi ini berlaku, Ustaz ni, adakah kita dikatakan sebagai menderhaka kepada ibu mertua dan bapa mertua kita? Okey, istilah mertua dengan pak mertua, menantu sebagainya, itu bahasa kita je. Sebenarnya ibu bila kita dah kahwin dengan dia, walaupun ibu mertua, ibu kita tu. Hatta kita berpisah dengan isteri kita pun dia tetap tak batal sembahyang. Betul. Mana ibu walaupun dia melalui persemendaan kerana perkahwinan, tapi dia kekal. Haram itu haram kekal. Maksudnya jadi ibu kita. Kita dah ambil dia tu, kita dah besar. Cuma kita tak kandung je. Tapi kita ambil kandungan dia. Iaitu anak dia, isteri kita. Sebagai contoh. Betul. Maka dia ambil kandungan tu. Oleh sebab itulah tak putus walaupun telah berpisah. Jadi kalau seorang menantu tadi, katalah, tak balik tu bukan derhaka, tapi tak balik dengan selisih faham, dengan rasa kebenci. Itu yang dikira sebagai derhaka. Derhaka dia kepada ibu mertua tadi sama derhaka dengan mak dia. Cumanya beza tu ibu kandung, ini ibu kandungkan isteri kita. Betul. Itu beza. Dan saya nak mencelah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatallahu fi sakhatil walidaini. Hebat mana pun kita, setinggi mana pun jawatan kita, setinggi mana pun gaji kita, ingat keredaan Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Yes, itu clue yang paling penting. Dengan ibu bapa ni jangan ambil hati. Kalau ambil hati dengan ibu bapa banyak terasa hati. Allah. Betul tak? Dari tahulah. Cuma kita cuba lawan. Itulah keikhlasan tadi. Itulah kadang-kadang kita rasa macam tak cukup je gaji walaupun tak balik beraya kerja banyak tapi kat mana tak cukup tu rupanya redha ibu ayah. Redha satu keberkatan. Keberkatan. Yes, istilah berkat ni kita orang Islam kena agung-agungkan. Ya, apa itu keberkatan? Betul insya-Allah. Dan keberkatan tu kita akan sembang-sembang lagi kejap lagi. Kerana sekarang ni ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa kami bercakap? Nama saya Aisyah dari Ceras. Baik, silakan Aisyah. Selamat Hari Raya kepada Ustaz dan Da'i. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Minal aidin wal faizin. Okey ke orang Ceras ni? Okey. Silakan dengan soalan puan. Okey, soalan saya ialah macam ada yang tak dapat balik raya sebab masalah keluarga. Sengketaan yang mana sebelum ni mereka tak puas hati sesama sendiri. So, ialah untuk raya ni macam mana nak betulkan senario? Nak betulkan? Nak betulkan untuk raya ni. Baik. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Puan Aisyah bertanyakan macam mana kita nak jadikan raya kali ini platform untuk memperbetulkan keadaan. Sebagai contoh, saya suka bagi contoh-contoh ni Datuk Ustaz. Mungkin juga bab tanah. Yang menyebabkan adik-beradik yang dulu main sama-sama, membesar sama-sama, tapi Allahu akbar, mungkin Datuk ada kongsian? Okey, kita bagi dua. Saya celah sikit ada. Boleh silakan. Sebab baru adil. Betul. Sepatutnya puasa bulan Ramadan 30 hari itu melatih kita berkorban. Allah. Lapar, jiwa, raga dan sebagainya. Adakah puasa sebulan itu gagal melatih kita untuk berbaik-baik adik-beradik? Question mark. Jadi dengan puasa itu sebenarnya kita boleh latihlah hari raya, jom kita pakat kumpul. Buat yang keruh, ambil yang jernih. Kadang-kadang adik-beradik 13 orang, 13 kepala. Betul. Dalam grup WhatsApp kita tengok ada adik-adik yang sindirannya pedas.
Dia tak cakap banyak. Dia berbuh sedah, habis adik-beradik lain terasa. Bergaduh. Jadi benda-benda seumpama tu, puasa sebulan tu kesimpulannya melatih kita bagaimana untuk kita berbaik-baik. Dan ibu bapa lah orang yang paling seronok jika tengok anak bersatu. Betul. Dan ibu bapa lah orang yang paling menderita dan tidak happy tengok anak berpecah belah. Tak tenang. Tak tenang. Kandungan yang sama, tapi kepala masing-masing. Betul tak? Ya. Jadi nak cerita pada kita bahawa dalam hari raya yang suci murni itu, lepas takbir raya berkumpullah adik-beradik. Berkumpul adik-beradik, bermaaf-maafan, peluk di antara satu sama adik-beradik, bukan mahram pun. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Dia peluk, dia peluk tapi hati jauh. Itu masalah. Itu masalah tu. Tolong tambah pula. Peluk. Tapi tu dalam hati cuak. Saya tertarik tadi dengan Puan Aisyah kata nak jadikan raya ni sebagai tempat ataupun platform untuk berbaik-baik. Apa yang boleh dilakukan? Dia nampak okey, sambung kepada yang abang bagi tahu tadi. Iaitu bulan Ramadan syaitan dah tak ada. Ya. Sepatutnya dah berjaya lah nak pujuk nafsu. Kita ada dua je musuh. Musuh luar namanya syaitan. Musuh luar namanya syaitan. Musuh dalam namanya nafsu. Syaitan dah belenggu. Wasul siratis syayatin kata Nabi SAW bila masuk Ramadan dah kunci. Dah rantai dah ni. Yang ada ialah nafsu. Sekarang nafsu kita yang memecahkan tadi adik-beradik tu. So platformnya okey. Dia ada satu kaedah iaitu helah tahu. Helah macam mana? Contoh ini tak rapat dengan mertua sebagai contoh. Isteri tahu sebab punca tak rapat tu sebab mas kahwin tu mahal sangatlah. Contohlah katalah 25,000 pinjam koperasi mana-mana kan. So tak habis bayar. Sebab dulu kahwin 25,000 siap kau sakit aku tak balik. Dendam kan. Bini tahu, bini kita tahulah. Tahu kan dah kapur dah tahulah cerita dia. So bini kata, "Bang, Mama suruh balik contohnya. Mama cakap kalau abang balik semua kerja beres semua. Contohlah sebab ringan tulang sebagainya. Ya ke bukan mak awak benci kat saya. Tak, itu dulu sekarang. Maksudnya orang tengah. Isteri sendiri lah orang tengah. Jadi orang tengah. Padahal bukan mak suruh pun. Mak tetap juga tengok hadari. Macam tidak hadari mana ni. Tidak madani. Dah jadi madani ke benda tak tahulah ni. Contohnya gitulah lebih kurang kan. Tapi hello dia tu, bang, Mama suruh balik lah. Kalau lampu tu, pagar tu, kalau abang ada, memang abang cantik lah. Abang punya kreativitas hasil tu. Begitu juga kalau isteri, mak kita tak suka kat dia. Sebab dia orang masuk pedah. Orang nurori je. Mak kita Kelantan mana suka kan. Tapi sekarang ni, mak memang suka. Kita kata, mak suka sangat kalau ayang balik masuk. Ya kok, sekarang ni tak ada menantu yang paling baik. Ayang lah. So dia nampak main tu, itu tempat penyatuan. Cari seorang, mungkin abang lo, mungkin kakak dan sebagainya. Telefon, WhatsApp. WhatsApp. Itu mama kan, mama suruh balik semua sekali ni. Sebab tak sihat, mungkin sebab ada benda nak bagi, harta pusaka macam tanah dan sebagainya. Maka berkumpul dari situ. Masa kumpul tu didamaikan waktu tu. Isilah tarbiyah macam mana Rasulullah SAW, berharaya macam mana, betul. adik-beradiknya macam mana. Itu kaedah dia. Maka bila kata ibu bapa suruh balik, Wak Imam kau duduk ujung mana, kalau aku tak balik kau akan terketar hati. Betul. Lillahi ta'ala. Kita rasa, mak suruh balik. Tapi aku bertugas. Dalam bertugas pun, tak ada ikhlas ni. Dalam bertugas pun, Mama tak boleh balik sebab ni nak jaga. Okey, Mama faham. Tapi mana Mama ataupun satu benda yang boleh mengikat adik-beradik itu ialah kerestuan daripada ibu bapa tadi. InsyaAllah. Kita buat macam tu, ada helah, ada untuk kebaikan, dapat. Sebab ada helah sebenarnya Nabi pernah buat. Ya. Untuk kita sambung menyatukan ya. Panjang ni. Itulah. Lagi dan lagi kita akan bicarakan. Tak sabar pula saya nak suruh adik-beradik saya tanyalah siapa yang nak suruh isteri saya nanti masak patin tempoyak. Itu menyatukan juga. Kan Ustaz ya? Datuk ya? Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah Syawal 1444 Hijrah
kita murnikan pagi ini yang mana masih lagi semua dalam mood beraya. Cumanya hari ini kita sembang-sembang berkaitan dengan topik tak balik beraya. Ya Allah, mungkin ada yang tengah tonton ni syahdu dah kita pak kerja kan. Mungkin ada juga di perbatasan. Tak apa. Mudah-mudahan selepas ni dapat balik. Lepas ni kalau balik, raya sungguh-sungguh. Biar lemang sampai hujung Syawal ya. Baiklah, saya Da'i Hadari masih lagi temankan anda untuk Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Hari ini kita bersama dengannya berbahagia Datuk Ustaz Syarhan Syafi'i dan juga Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh. Baiklah, Datuk. Saya pernah terbaca bagaimana suami dan isteri ada satu iblis yang namanya Dasim akan cuba berusaha untuk memporak-porandakan rumah tangga. Betul. Itu suami isteri. Kalau melibatkan ipar duai sehingga bergaduh di raya, sehingga tak nak balik beraya ni, apa pula antara dugaan-dugaan cabaran? Mungkin ada iblis yang lain juga terlibat tu. Dia kalau kita mengaji dalam kitab Talbisul Iblis. Ya. Iblis ada 7 kabinet, 9 kementerian. Masya Allah. Ada kabinet dia sendiri. Kementerian Perpecahan Manusia, sama ada isteri kau dengan syarikat kau dengan adik-beradik kau dengan kawan sahabat kau, bernama Dasim tadi. Dasim. Ini disebut dalam Quran, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Jadi kepada kita adik-beradik, kalau berbalah di antara tanda-tanda kesan kita ni dipengaruhi oleh Kementerian Dasim tadi. Yang pertama sekali, tetap kita salah, kita tak mengaku. Kita je betul. Kita je betul. Nak menang sama. Walaupun dia tahu dah dia salah, dia menang. Menegak benar yang basah. Yang kedua, enggan minta maaf. Hari raya adik pergi sembah kaki, sembah peluk, cium, tetap menolak. Ni tanda-tanda. Dia tu Dasim dah. Dia Dasim dah. Yang ketiga, sekiranya dia tak boleh tengok adik-beradik dia senang. Ramai adik-beradik pun, walaupun satu rahim, tengok adik-beradik senang, dengki. Rasa nak marah. Rasa nak marah. Yes. Sampai mak ayah mati tak balik. Ramai. Sebab apa? Adik-beradik bukan orang lain. Senang pun adik-beradik kita. Susah pun adik-beradik kita. Sepatutnya kena rasa seronok lah. Dan kita adik-beradik ni Hadari, kita berbalah bukan baru. Daripada kecil. Allah. Ingat, duk berebut mainan, duk penapa, duk menumbuk, menangis, pergi ke ayah, ayah bagi pula satu. Semua sekali kena. Yes, perbalahan itu daripada kecil. Jadi kita sebagai adik-beradik, perbalahan kecil, masa kecil, cara kecil. Masa besar, cara besar. Adalah bermaaf-maafan itu. Jadi walaupun sehebat mana perbalahan kita sekalipun, ingat kita daripada rahim yang satu, kita daripada ibu bapa yang sama. Dan kembalilah kita ke pangkal jalan demi mencari keluargaku, syurgaku. Tapi masa kecil senang aja berbaik. Senang baik bagi coklat. Mudah berbaik. Tidur malam, sekali berpeluk-peluk, esok mandi sekali di telaga, mandi sungai kan. Senang je, tapi yang dah tua ni payahlah nak baik. Sebab apa dari masa itu senang berbaik? Sebab perbalahan tidak letak di hati. Betul. Betul tak? Sebab kita kanak-kanak. Kanak-kanak tak tahu apa. Bertumbuk. Muka pecah. Tidur sekali kain selimut sekali pula. Macam anak kucing tidur. Betul. Baik, Datuk dan juga Ustaz. Ada satu soalan berkaitan dengan hukum ni. Ini juga realiti semasa ni. Tambah dengan kecanggihan teknologi. Mazni Hasan katanya, Hari Raya digambar sebagai suasana yang meriah sebenarnya. Tapi, ada sesetengah ahli keluarga tak mendapat kemeriahan tersebut akibat salah faham dan dendam dalam keluarga. Cumanya terdetik hati jugalah nak telefon mak ayah juga. Jadi bolehkah hanya sekadar video call ataupun panggilan video masa hari raya itu sudah dikira ibadah kerana menyambungkan silaturahim? Jumpa tak nak? Video call dah lah. Silakan. Okey, nak jawapan panjang ke atau jawapan pendek? Panjang boleh, pendek pun boleh. Macam kunut. Kunut panjang ke kunut pendek? Kunut dengan panjang lah. Kunut panjang. Okey. Jawapan pendeknya ibadat. Titik. Inilah hikmah di sebalik PKP. Nampak tak? Orang yang tak dapat bekerja dengan bersemuka menggunakan kaedah meeting dia panggil apa? Mesyuarat secara alam maya. Dia panggil Google Meet. Apa lagi? Banyaklah macam-macam option dalam medsos tu. Macam-macam versi. Maksudnya hikmah di sebalik PKP. Berhubung secara maya. Maka sama juga kaedahnya. Sekarang ni tak boleh balik kerana apa-apa, denda mungkin, nak marah dan sebagainya. Maka menggunakan kaedah video call. Semua kali pakai satu grup, buat video. Okey. Masuk video sebab video tak boleh bersentuhan. Kau marah, kau buat macam mana pun, kau ludah handphone sendiri. Contoh kan? So video call adalah satu cara atau medium untuk mengeratkan
hubungan silaturahim. Ya. Dan pada jauh pun Dasing tetap pergi. Oh. Dasing tetap enggak jatuh. Video call sama juga aku nak tengok Tak balik muka. juga katanya. Muka macam tu kau tengok tu. Dia lah yang ambil lesung mak kita dulu yang meninggal tu. Dia lah kakak tu. Oh. Dasing tu tak ada. Namanya Dasmah. Dasmah ni maknanya jelik. Ya. Dasim. Betul. Jelik. Maknanya yang jahatnya itu menjelikkan. Isteri nampak hodoh, suami nampak gemuk buncit, mak nampak macam-macam. Sebab tu namanya dia menghodohkan. Itu kerja dia. Iblis ni tak satu, tapi dia berbagai cara, metodologi dia tu dia membencikan. Kalau orang yang berkapal dia berkasih sayang pula. Dia lain pula. Ya. Itu kaedah dia. Jadi buatlah video call kalau tak dapat balik, ataupun itu salah satu cara untuk sebagai medium untuk merapatkan dan meraihkan. Raya kena raih. Raya kena meriah. Ya. Sebab hari kegembiraan. Lis-shaimi farhatan. Betul. Farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya. Berbuka itu mana gembiraan bagi orang yang puasa dua. Satu ketika berbuka, ketika bertemu dengan Tuhannya. Okey, Datuk, ada tak mungkin doa yang kita boleh amalkan untuk kita melembutkan hati keluarga kita untuk menerima kehadiran kita ataupun mertua menerima kehadiran menantu? Bagaimana, Datuk? Ada tips ke? Dia sebenarnya dalam Quran segala-galanya ada. Dalam Quran ada al-wa'du, al-wa'id, al-qasas, al-ahkam, muamalat, syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi fokus saya sebelum saya bagi ayat. Ya. Banyak berlaku di kalangan keluarga kita perselisihan antara disebabkan harta pusaka. Betul. Pada ibu bapa yang masih hidup, bagilah sebelum mati. Agihkan secara adil. Maksud saya bukan tolak 14A. Itu dah peringkat akhir. Bagi tahu ni belakang sekolah ni tanah kamu, tanah benda ni hak ni, bagi masa hidup. Kalau kamu mati dia dah maklum semua. Kena buat hitam putih lah, Hitam putih walaupun tak tolak 14A lagi. Ya. Yang kedua, perbalahan kita dalam suami isteri dalam keluarga ni disebabkan orang luar. Ya. Orang luar tu siapa? Isteri kita atau suami kita, dia orang luar, bukan adik-beradik kita. Kadang-kadang kita patuh pada orang luar ni lebih pada patuh ibu bapa adik-beradik. Bukanlah nak kata di luar sana tidak sempurna, tidak. Tapi kebiasaannya, suami tak bagi balik, tak nak balik raya, nak buat macam mana? Yalah, kita aku juga. Jadi apa pun, satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang boleh kita amalkan untuk mempautkan silaturahim antara kita, ialah satu ayat dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Yes. Kepada mereka yang ada masalah ini di luar sana, dengan keluarga ke, dengan suami isteri, dengan anak-anak ke, tolonglah baca. Ikut saya baca, letak tangan kanan kat dada kiri, dapat pahala. Pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Okey, pejam mata, tarik nafas. Sebut, ya Allah, ya Tuhanku, satukanlah aku, isteri aku, keluarga aku, family aku, dan jadikanlah family aku ini sebagai syurga bagiku, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rum 21, insya-Allah. Itu dia satu tips yang sangat baik, sangat mustahak kita lakukan. Betul. Datuk dan juga Raya Ustaz. dapat, Betul. Sebab kita nak mengelakkan perbalahan itu berterusan. Betul. Tak naklah sampai bila raya tahun ni tak baik, takkan bawa raya tahun depan kan. Baiklah Ustaz dan Datuk, kita akan rehat sekali lagi dan banyak lagi kita akan tanyakan dan jawabkan untuk anda semua. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz Seindah Kasih.
Tanyalah Ustaz, seindah kasih kami bawakan pada hari ini dan Alhamdulillah para penonton sekalian difahamkan ada yang menonton ketika ini sahabat-sahabat kita Datuk Ustaz dari Singapura, dari Woodlands, dari Jurong. Bagaimana suasana Hari Raya di sana? Mungkin boleh kongsikan juga. Ada juga sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz yang menonton dari Brunei dan juga dari Batam dan Riau, Indonesia. Terima kasih kerana memilih Tanyalah Ustaz seindah kasih pada pagi raya ini. Dan Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Syarhan Syafi'i dan juga Ustaz Nik Kamarudin Yunoh. Kita bicarakan tentang tak balik beraya ni. Baik, Datuk, Ustaz. Soalan daripada Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook kita ni. Yang pertama katanya, adakah dikira ibadah seorang doktor on call, yang ini tiba-tiba kena bertugas ni, yang bila-bila masa dipanggil jika berlaku kecemasan, adakah dikira ibadah? Adakah dikira ibadah sepanjang masa kerana doktor perlu bersedia sepanjang masa kerana kecemasan boleh berlaku bila-bila masa? Yang kedua, wajarkah gaji berganda jika bekerja di hari raya sebegini? Moga dipermudahkan segala urusan kepada mereka yang bekerja walaupun pada hari raya. Mungkin kita pecahkan, Datuk jawab soalan dulu. Yang pertama. Adakah dikira ibadah sekira doktor itu on call pada hari raya? Ya, betul. Itu adalah ibadah yang hebat. Allah. Pengorbanan seorang doktor, duduk tengah beraya, duduk tengah makan kuih, tiba-tiba on call daripada hospital, doktor orang aksiden, kecemasan. Lupa raya tu. 50-50, terus letak pergi. Isteri pun jeling. Faham tak? Bang, orang sakit ke kita nak beraya? Masa itulah ibadah yang besar. Mujahadah dia nak menyelamatkan nyawa. Jadi saya pun pernah berlaku pada saya. Pengalaman Datuk sendiri? Sebab saya pun doktor juga. Cuma doktor perubatan Islam. Kadang-kadang duduk tengah beraya, orang kena histeria. Allah. Balik raya, berkumpul ramai-ramai, rupa ada yang ada saka daripada keturunan sana. Habis hari raya. Kita duduk sarapan hari raya. Terpaksa tinggalkan pergi. Jadi jawapan saya, itu adalah satu pengorbanan, itulah satu ibadah yang hebat, teruskan. Kerana ibadah yang hebat, sebab apa saya kata ibadah yang hebat, dalam kita nak happy-happy pun, mari masalah kita rela tinggal demi periuk nasi. Ya. Demi periuk nasi. Sebab itulah bagi saya di luar sana, kalau nak cari pasangan, carilah yang memahami. Betul. Kalau doktor, cari jurawat. Kalau doktor, sama doktor. Kalau pengacara, pengacara, cari sama pengacara. Dai sama dai. Cari sama dai. Sebab apa dia boleh faham kerja masing-masing. Kalau tak faham tu yang jadi masalah. Betul, Datuk. Itu saja jawapan saya. Ibadah yang hebat. Teruskan. Ibadah yang sangat hebat, Datuk ya. Ya khairun nas anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia diberi manfaat kepada orang lain. Dia bukan tinggal. Maksudnya isteri yang memahami daripada mana dia memahami kerja suami dia. Okey, tak apa. Bahkan dia bagi motivasi pula, bang. Bang, ketupat lemang tu saya tak tapau untuk abang pergi selamatkan nyamuk, tak apa bang. Contohnya, yang dalam mulut abang tu telan dulu, takut abang mati sebelum sampai hospital. Ini pengalaman naik kapal ni. Masuk motivasi semangat, tak apa bang. Kita tak balik beraya pun tak apa. Ini abang pergi, tak apa. Bukan kita tinggalkan dia, tapi isteri yang memahami di belakang kejayaan seorang lelaki adanya seorang isteri. Seorang. Kalau satu tolak dia 50 darjah, mana suruh laju, kena dua. Kalau nak suruh laju lagi 3. Nak suruh tersembam lagi 4. Tersembam terus lah 4. Masya Allah. Sebab di situ dia ada dua keadaan. Yang pertama, isteri bersama dia, kuih bersama dia, anak-anak. Di sini nyawa, di sana betul. Orang aksiden musim raya. Kita utamakan kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Walaupun tidak aksiden, mungkin sangkut batang lemang ke apa. Melibatkan beraya sangat. Raya sakarnya. Maknanya dia meninggalkan sementara itu untuk menyelamatkannya nyawa. Soalan kedua tadi daripada Nur Hidayah tadi berkaitan dengan wajarkah wujud juga penghargaan dari sudut... Sekarang ni soalan dia ke soalan dai ni? Soalan dia. Double payment kan? Soalan ni double payment kan? Minta double payment lah. Bagi tahu iyalah. Iyalah. Bagi sikit. Itulah harap bos tiga nampak. Okey. Dia double payment lah kita katakan kalau OT dan sebagainya. Padahal orang lain semua itu sebagai motivasi. Bukan target utama. Maksudnya yang kaitan dengan doktor. Maksudnya perlu ada penghargaan itu diberikan. Itu sebagai motivasi. Manusia, dia bernama manusia, dia memerlukan motivasi. Kenapa Nabi SAW menyebut salatul jamaah bi afdal min salatul fardhi bi 27. Atau riwayat kata bi 25. Kenapa sembahyang jemaah lebih baik daripada sembahyang sendirian berbanding 27 kali 25 kali ganda? Kenapa? Semua itu motivasi.
Motivasi. Siapa bangun qiyamul lail, ini jawapan dia. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, ini. Siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar, lebih baik khairun min alfi syahrin. Bukankah semua itu ialah motivasi? Maksudnya manusia biasa dia akan menampak juga kuantiti itu. Ya. Perlukan motivasi. Daripada motivasi itulah dia terikhlas. Seorang doktor tak ada contoh. Tiba-tiba dia tinggalkan, dia dah cuti. Dia tinggalkan semua. Perawat Islam. Tinggalkan semua tu kerana tiba-tiba pergi, tol pun tak bayar, minyak pun tak bayar, sebagai contoh. Keikhlasan tu susah nak datang. Tapi kalau dia bagi, okeylah, ini duit sikit, duit tol dan sikit duit minyak. Yang lain kami tak mampulah. Kami pun tak perlu apa-apa. Duit tol tu sudah settle dah. Situ timbulnya ikhlas. Mana ikhlas nak datang, mesti ada supporter juga. Betul. Bukan dia datang sekonyong-konyong je. Dia mesti ada supporter. Kita nak berjaya, mesti ada motivasi. Abang walaupun direct kena jadi da'i, tak apa bang. Tak apa bang. Abang pergi. Saya jadi make up abang. Contoh ya. Contoh. Jadi make up abang. Abang pergi, tak apa. Ini bekal dia. Dan saya akan beritahu abang kepada syarikat agak lebihkan sikit. Sebab contohnya. Okey. Baik Ustaz Nid. Yang Datuk. Kita ada pemanggil ketika ini. Kita nak raikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Syahril dari Seremban Negeri Sembilan. Okey Syahril, selamat Hari Raya. Happy sangat dia tu. Selamat Hari Raya. Happy ya, happy. Datuk dan juga Ustaz. Silakan Syahril. Okey, soalan saya, macam mana pula kalau anak-anak yang tak balik kampung beraya sebab dah tak ingat jalan balik kampung? Maksudnya macam mana? Tak balik kampung tu, macam mana anak-anak yang tak balik kampung sebab dah tak ingat jalan nak balik kampung tu? Sebab dah lama sangat tak balik kampung. Tambah pula mak bapak ni tak ada dah. Okey. Baik. Soalan saya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Syahril yang bertanyakan soalan tu. Tak ingat jalan balik kampung. Aku wish. Dah mungkin lama sangat tak balik. Ustaz Datuk, macam mana? Adakah dikira sebagai menderhaka juga? Ya, komen saya. Pertama, anak-anak ni kita kena ajar dia. Kalau daripada awal kita balik, dia akan terus balik. Tapi kalau daripada awal, ibu bapa pun sekejap setahun balik, 2 tahun tak balik. Cerminan kepada ibu bapa. Refleksi itu. Itu penting. Tidak ada alasan tak ingat jalan sekarang waste. Betul. Tarik je kampung kamu akan ada jalan. Yang penting kita kena ingat bahawa kita keluarga ini kena bersatu. Maksudnya kita kena sentiasa pergi jumpa. Dahlah jumpa setahun sekali tak balik pula. Dan pesanan saya yang dah balik pun, erat-eratkanlah persaudaraan anda. Ni kita balik beraya satu rumah, tetapi orang ni duduk atas, orang ni duduk kat taman ni main WhatsApp. Cakap melalui WhatsApp. Bagi di hotel pula tu. Di hotel pula tu. Hostel dengan sepupu-sepupu. Bergelimpangan tak nak. Yes, itulah masa untuk kita bersemuka. Duduk sama. Dah berapa lama kita guna media sosial, guna WhatsApp. Abaikan itu. Kita nak bersentuhan pula. Kerana banyak kita tengok hari raya, anak mulut situ. Yang penting mereka bercakap dengan WhatsApp seperti sebelum raya. Itu bagi saya tidak bermakna lah. Jadi mungkin ada pencerahan sikit. Dia tak jumpa cari jalan tu. Mungkin dia dah terputus hubungan sebenarnya. Bukan niat derhaka. Bukan. Mungkin ada di luar sana. Minta maaf. Bukan dia niat menderhaka. Tapi mungkin sebab dia belajar sebagainya sehingga hilang alamat. Mungkin dah tak tahu di mana. Di Kedah. Di Kelantan, tapi di mana kampung? Luas kampung ni. So sehingga alamat terakhir pun tak dapat dikesan dan sebagainya. Kalaulah macam tu, dia tidak dikira sebagai anak derhaka sebenarnya. Maksudnya, dia berusaha untuk mencari, menghubungkan silaturahim melalui medsos yang ada. Melalui WhatsApp kawan-kawan sekolah dulu. Kau ingat tak kampung? Oh, ingat. Dia akan jumpa, insya-Allah. Kita pernah jumpa kawan kita yang sekolah rendah dulu dalam medsos. Dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam Instagram dan sebagainya. Itu satu medium yang baik yang kita gunakan untuk berjumpa semula, insya-Allah. Kalau sekarang ni satu pencerahan. Sekarang ni kita tengok sepupu okey lagi. Betul. 2 pupu tak berapa okey. 3 pupu dah jadi kupu-kupu. Jurang terbang masing-masing. Sebab itulah hari raya ni merapatkan kita. Kalau anak kita ramai yang tak balik, sila baliklah ke kampung halaman untuk beraya, insya-Allah. Baik, Datuk dan juga Ustaz, sekejap lagi saya nak tanyakan wakil bagi penonton di luar berkaitan dengan ada perubahan ataupun perbezaan gaya hidup menyebabkan ada yang tak sanggup nak balik ke kampung. Tersisih. Sekejap lagi boleh Datuk jaga Ustaz ya. Kita akan tutup dulu di TV3 dan sambungan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih sebentar saja lagi di TV9. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Tanyalah Ustaz Seindah Kasih.
Alhamdulillah, segala yang terbaik kami sajikan buat anda. Termasuklah di hari Lebaran ini yang begitu indah, ditambah pula kemeriahan kunjung-mengunjung. Jangan lupa sebarkan salam. Kerana ia adalah sunnah Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, mafhumnya sebarkan salam dan berikan makan. Jadi teruskan sunnah ini. Dan hari ini, tanyalah Ustaz, seindah kasih kita bawakan satu topik yang sangat dekat dengan jiwa kita. Mungkin ada yang pernah berpengalaman tak pulang ke kampung. Hari ini kita bicarakan tak balik beraya bersama dengan yang berbahagia, Datuk Ustaz Syarhan Syafi'i dan juga Ustaz Nik Kamarudin Yuno. Baik, Datuk dan juga Ustaz. Saya suka bagi satu situasi dan situasi ini adalah situasi realiti semasa. Ya. Ada yang tak nak pulang ke kampung. Sebab katanya, bukan saya tak nak balik Ustaz. Kalau saya balik nanti, saya ni tak mampu nak bagi duit yang warna hijau dekat anak saudara, yang warna merah ke anak saudara. Saya hanya mampu bagi warna biru saja. Bila saya bagi sekarang, ada orang pertikai. Jadi daripada tak mampu dan dipertikai, baik saya tak balik. Dan situasi ini juga wujud perbanding-bandingan. Bagaimana Datuk? Okey, itulah dalam Islam. Saya tengok mula-mula sekali kita nak kahwin pun carilah pasangan yang sekufu. Ya. Pada itu asas perbincangan kita. Ya. Apa itu sekufu? Level kita di tahap mana? Berlaku macam tu sebab kita tidak sekufu. Kita kahwin dengan keluarga yang hartawan, dermawan, betul, yang kaya raya. Kita siapa? Itu sekufu tu penting dalam Islam. Nak jaga benda-benda macam ni lah. Ya. Yang kedua, kita nak bagi keikhlasan tadi. RM1 pun lebih berharga daripada RM100 yang tidak berharga, yang tidak ikhlas. Tak ikhlas. Dan anak-anak saudara kita pun satu hal. Bagi kita boh dalam apa dah, nyokok depan ramai-ramai tengok. Tunjuk aku dapat RM1, mu dapat RM5. Yes, kecil hati pemberi. Betul tak? Dan kepada anak-anak kita di luar sana, tolong ajarlah adab-adab ini. Terima duit raya boh dalam poket senyap-senyap, balik buka di rumah. Ambillah. Ni buka depan ramai-ramai. Tengok RM2, hak nu RM100. Yes, ini satu situasi yang tidak manis untuk tak kita sihat. Tak sihat. So kita kena ajarkan anak-anak kita macam tu. Dan yang ketiga, bagi saya jangan itu sebagai alasan tak balik. Kita beraya seadanya. Dan bagi saya kalau you rasa macam tu awal-awal, so jangan bagi semua. Faham? Yes. Jangan bagi anak saudara, sepupu. Jangan bagi semua. Tahun ni tak ada duit raya, sorry. Ya. Orang takkan tanya sebab apa. Kita ada masalah. Daripada kamu beri, rumah siap, pahak berbunyi. Mungkin berhutang. Mungkin berhutang. Allah. Belum raya pergi buat loan dan sebagainya. Tak ada guna. Kita nak happy-happy. Orang tak bagi pun kita orang tak kata. Yang nak bagi tu, dia ada rezeki lebih, dia bagi. Kita yang tak ada rezeki lebih ni, tak payah bagi pun tak apa. Ada satu cara lagi yang pernah kita buat supaya tak kecil hati. Sampu, semua ada sampu, kata 10 orang adik-beradik. Tapi sampu isinya berbeza. Cabutan by cabutan. Maksudnya, kau datang sendiri. Okey, ni Pak Su. Okey, mari berbaris anak saudara. Contoh kan. Dalam tu, kita pernah buat ni. Dia pernah buat juga ni. Oh, pernah buat? Pernah buat. Kita pernah buat. Dia kata. Dia sendiri pun beratur ambil. Ambil tu. Kena sampu, cabut sampu. Tengok betul-betul. Sampu 100 kau sampu RM5. Kena RM5, kena buah pada muka. Tangan kau, tangan majai. Maksudnya, dia buat situasi tu nampak santai. Rawak-rawak. Maknanya dia takkan terasa pun. Sebabnya, bukan aku tak bagi, ada yang 100. 101 je 100 pun kan. Yang lain tu RM1, mungkin RM1.50. Macam-macam kita buat. So cabut rasid happy. Satu. Yang keduanya ialah lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Syukurlah RM1 yang kau dapat. Syukurlah RM2. Itu takdir telah mentakdirkan engkau hari itu. Tiba-tiba dapat 100 yang cabutan tadi contoh. Itu untuk mengelakkan daripada rasa aku tak nak balik lah. Aku tak mampu. Balik semula tadi. Maksudnya yang abang kata kalau tak mampu, tak payah bagi langsung. Mungkin kita bagi buat kek satu kek mampu beli kek RM100 je atau RM50. Okey, kita makan kek ramai-ramai semua sekali makan. Happy birthday untuk setahun. Allah. Contoh. So di situ tak timbul isu. Itulah kadang-kadangnya sampaikan jenis kereta pun menjadi perbandingan. Jenis pakaian yang dipakai pun jadi perbandingan tu kan. Itu yang kita tak nak tu. Balik kepada ilmu, yang tu balik kepada ilmu. Dia memandang kecil yang ni. Oh ini naik kereta besar, ni naik kereta kecil. Engkau anak kau beringuh anak kau macam-macam kan. Contoh kan. Hari raya kan. Itulah. Baik, Datuk dan Ustaz, Siti Nurbayah pula katanya
adakah melakukan tanggungjawab pekerjaan dari aspek menjaga keselamatan negara? Sebagai contoh, tentera, polis, saya tambah sikitlah APMM, yang tidak akan terlepas untuk menunaikan tugas yang tidak boleh diambil mudah dan perlukan pengawasan yang serius untuk melindungi keamanan negara, tidak kira waktu atau perayaan, perlu diberi penghargaan yang tinggi kerana sudah pasti ada yang tak dapat bercuti pulang beraya bersama-sama keluarga menyambut Syawal demi menjalankan tugas dalam masa yang sama. Ia menjadi satu ibadah di hari yang mulia. Mungkin soalan ini sesuai untuk Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Sebenarnya situasi mereka yang berada di perbatasan tu bagaimana realitinya supaya ibu bapa di luar faham? Okey, tugas utama yang kita ambil tak kira siapa jua yang ada kuasa menguasai, menjaga darat, laut dan negara kan. FMM, polis, tentera, marin dan sebagainya, semua sekali. Ya. Jangan kita bergaduh sama-sama sendiri. Engkau tugas aku. No. Kita menjaga sebuah negara. Negara yang sama. Ya. Perbendaharaan gaji yang sama. Betul. So, kau kena gembelin tenaga. Polis, tentera. Okey, kita bagi zon. Senang. Zon 200 batu nautika ke laut. Zon tentera yang jaga. Tentera akan jaga ni. Navy, udara, tentera udara, darat, tentera darat akan jaga. Selepas pada itu 12 batu nautika FMM pula jaga. Kemudian 5 batu nautika ke pesisir pantai, polis marin pula jaga. So tapisan yang dibuat oleh kerajaan itu cukup cantik. Mana bolos sini sakut, bolos sini sakut. Tinggal lagi untuk menerapkan nilai-nilai murni, integriti dan sebagainya itu part lain. Maksudnya itu tugas dia. Maksudnya Navy jaga situ, FMM kemudian marin. Kalau semua ni bersatu, insya-Allah. Tetapi musuh ni di sini ada perangkat, dia akan pergi ke sini. Kita akan pergi ke sini, dia akan pergi ke sana. Laut dia tak ada sempadan, tak ada pagar. Betul. Berapa biji kapal yang ada je untuk jaga. Kemudian inilah anggota-anggota kita yang sanggup mati, sanggup berjuang sebenarnya untuk mempertahankan. Jadi penghargaan itu amat perlu. Jadi yang sebut motivasi bagi gaji lebih, kami tak dapat bergaji. Tanya polis, tanya tentera, memang dia tak ada gaji lebih. Dia 24 jam bekerja. Allah. FMM sama 24 jam kerja. Walaupun raya. Walaupun raya sama, lagi gaya macam tadi awal saya sebut kan. Masa itulah parti akan bolos. Dia kata semua orang bergaya. No. Bagi pasukan keselamatan, hari raya itu dilipat kali gandakan sebenarnya. Dilipat kali gandakan operasi, zon-zon titik panas, itu kita akan jaga. Pasti akan jaga. Ramai tak tahu Ustaz, sebenarnya bukan sekadar siang, malam pun berjaga. Dia modus operandi, kalau kata tonto-tonto dan sebagainya. Kalau ada operasi tertentu, dia akan bagi tahu tu. Dia akan maklumat tonto. Tonto bagi tahu, okey hari ini ada operasi khas. So, tak bergerak. So, parti kekal di laut. Dia akan buat satu simbolik, naikkan cahaya lampu di tengah hutan sebagai contoh. Maknanya, boleh masuk. So, akan dia masuk. So, semua penyamaran-penyamaran ni dalam poket kita dah tahu dah. Terutama sekali hari perayaan ni. Sebab itu memang wajarlah, Siti Bahaya, mungkin dia isteri kepada mana-mana pasukan keselamatan, ia memang ada penghargaan. Agak semangat, motivasi daripada isteri, daripada anak-anak dan sebagainya, dan juga penghargaan daripada jabatan. Maknanya siapa yang diberi tugas pada hari itu, sebab itu kita panggil bila sebelum hari raya kita akan buat penghargaan bingkisan hari raya. So kita akan kumpulkan isteri-isteri yang ada di darat ni, packing makanan serunding, ketupat kering dan sebagainya untuk dihantar di perbatasan. Baik. Sebagai sedikit motivasi dan penghargaan daripada pihak berwajib kerajaan, daripada isteri-isteri Puspanita, mungkin bakti, mungkin juga bakat. Itu semua badan-badan yang membantu sebenarnya. Dan memang penghargaan itu amat diperlukan sebenarnya. Mereka lakukan apa yang kita tak mampu lakukan. Sebab sejajar dengan apa disebut Nabi SAW, kullu a'yunin baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata akan menangis pada hari kiamat illa min salasin. Kecuali 3 mata yang tak akan menangis pada hari kiamat. Maka yang paling pertama sekali ialah ghada'an maharimillah, mata yang tak tengok benda haram masa hidup. Betul. Kita ringkaskan itu. Yang kedua ialah ainun, yang mana bakat min khasyatillah. Bangkit malam takut pada Allah, ya Allah aku banyak dosa. Dan yang besar ni ainun bakat, ainun tahrusu, mata yang pedih sakit kerana tahrusu fi sabilillah, yang menjaga persempadanan negara. Allah. Kita selut bagi orang yang jaga persempadanan negara, sebab keamanan orang yang dalam
negeri adalah negara untuk beribadat kerana dia. Ya, ya. Kalau tak ada tentera yang jaga sempadan darat udara, kalau tidak ada polis, kalau tak ada maritim, maka kita nak buat ibadat tak aman. Betul, betul. Maka keamanan ini dikecapi, kekal dan berilah penghargaan, terima kasih dan sebagainya daripada semua pihak kepada pasukan-pasukan petugas insya-Allah. Saya juga suka untuk kita bawa perbincangan kita ini dalam keadaan situasi kerohanian, Datuk. Datuk sesuai untuk menjawab soalan ini, Datuk. Kadang-kadang tu kita dah cantik dah. Dalam bulan Ramadan dah menangis dah ni. Ibadah itu semua. Tapi bila raya berhadapan dengan ipaduai, hasad dengki datang. Apa antara tips untuk elakkan perasaan hasad dengki itu supaya tidaklah timbul tahun depan tak balik beraya, Datuk? Hasad dengki ini satu benda yang cukup bahaya. Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hataba. Awasilah kamu dengan hasad dengki kerana hasad dengki ini boleh memakan amalan kamu seperti api makan kayu kering. Allahu akbar. Masya-Allah. Ya, hasad dengki di luar sana banyak. Cuma saya nak cerita hasad dengki dalam family. Banyak berlaku dalam family. Sebenarnya dalam family lah banyak berlaku hasad dengki. Ya. Bukan orang lain, adik-beradik kita. Tengok ni pakai kereta besar dah tarik muka. Tok ni gaji besar dah tarik muka. Hak ni isterinya cantik dah tarik muka. Hak ni anaknya menarik. 2 dan 3 berarti isteri dah. Kalau orang tu isteri 2 ya. Lagilah pening. Jadi dengki di situ yang menjadi masalah. Ya. Hak ni tengok gelang besar ni perempuan pula ni. Hak ni tengok itu pun jadi juga ni pun jadi juga ni. Faham tak? Jadi bagaimana cara untuk kita mengatasinya? Yang pertama tadilah syukur. Wala in syakartum la azidannakum. Tuhan tambah. Sebab apa kita rasa macam tu? Sebab dalam jiwa kita ada tamak dan halaba. Perasaan tamak. Perasaan tamak tu menyebabkan kita hasad dengki walaupun dengan adik-beradik. Yang ketiga, kita redha dengan qada dan qadar Allah. Itu ubat. Yes. Dan jangan sesekali kamu bercakap kalau, kerana kalau ni hampir dengan kekufuran. Allah, kalau aku jadi isteri abang dia dulu pun memang dia nak kat aku dulu tapi aku tak nak kalau. Kalau mana syaitan. Bahaya tu kalau tu. Kalau maka hasilnya kalau jugalah. Yes. Kalau ni sebenarnya dia menafikan takdir Allah. Kita orang Islam di luar sana jangan bercakap kalau. Ya. Kerana kalau itu boleh menjejaskan akidah kita. Ubat. Lagi apa? Apabila rasa perasaan hasad dengki itu, maka cepat-cepatlah makan vaksin ataupun antibiotik. Astaghfirullahalazim. Kembali ke bakal jalan. Sedarkan diri kita. Minta ampun terus. Minta ampun terus. Astaghfirullahalazim. Tuhan akan delete terus dosa itu. Kerana orang mukmin ini dosa kecil pun macam berat bagi dia untuk tanggung. Segunung. Ya. Orang yang tidak mengaji ni dosa besar mana pun macam lalat di hidung. Hambat. Jadi nak cerita apa? Nak cerita bahawa hasad dengki tadi bahaya. Terutamanya hari raya saya nak usahlah kamu tayang kemewahan raya kamu dalam Facebook, dalam TikTok yang boleh menimbulkan satu penyakit ain pula. Itu punca hasad dengki tu. Itu penyakit ain tu. Tengok family happy. Selepas post gambar 3 hari dah berbala macam tu. Apa? Ada ainul hakun kata Rasulullah, penyakit ain tu hak. Nak cerita kat siapa kita happy? Family kita sudahlah. Betul tak? Betul. Oh, makan menu raya pula ambil post dalam Facebook. Ini bukan akhlak Islam. Banding-banding pula tu. Banding-banding. Kau bawa ayam gulai je. Kau tengok tu abang kau tu. Kijang. Makanan kayangan. Yes. Apabila kita post dalam Facebook, orang yang tengok mungkin tidak ada kuih itu, menu itu, maka dia terasa nak makan. Sedangkan Rasulullah kata kalau kamu buat balik makanan di rumah, jiran tengok wajib bagi. Kalau sikit baik kamu sembunyi, jangan bagi tahu dia. Itu akhlak Islam. Kita hari ni apa tak ambil? Post. Kalau orang mengidam tengok. Masya Allah, berdosa free kita. Baik. So, gunakan media sosial pada hari raya ni sebaik mungkin. Pesanan saya. Dan pesanan saya juga kepada majikan di luar sana. Ihsanlah kita dengan pekerja. kita. Kalau kerajaan, bonus. Kalau pekerja bersendirian, bagilah dalam sampul duit raya lebih sikit. Kerana motivasi tadi. Ya. Bukan apa Datuk, Ustaz. Kadang tu, yelah, ini berlaku situasi. Tengah angkat lemang tu, dia sengaja tarik. Bagi nampak apa yang ada tu kan. Dia tayang pula. Panas katanya. Ustaz, Datuk ya? Betul. Itu celupan bukan original pun. Bukan 999 pun tu. Baik, lagi dan lagi kita akan bicarakan. Terutamanya sekejap saja lagi nak tanya dari sudut ataupun perspektif ibu bapa pula. Boleh Datuk Ustaz ya? InsyaAllah. Nantikan selepas ini soalan dan jawapannya. Tanyalah Ustaz seindah kasih.
dan terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz Seindah Kasih pada hari ini. Dan saya yakin mungkin ada yang menonton ketika ini seisi keluarga. Bagus juga kita dapat tambah ilmu walaupun pagi raya. Dan hari ini kita tambah ilmu tentang topik kita tak balik beraya. Dan insya-Allah kami di kru produksi Tanyalah Ustaz juga mendoakan anda dipermudahkan urusan bagi yang belum dapat pulang beraya. Hari ini kita bicarakan tentang tak balik beraya bersama dengan yang berbahagia Dato' Ustaz Syarhan Syafi'i dan juga Ustaz Nik Kamaruddin Yuno. Baik, Dato' Ustaz. Ya. Ibu dan ayah kadang-kadang kurang faham, bukan tidak faham, kurang faham. Mereka mengharapkan si anak pulang, tetapi atas kekangan kerja, tanggungjawab, mungkin sebagai contoh anggota APMM, tidak dapat pulang, si ibu tiba-tiba menyebutkan sesuatu perkataan yang menyentuh hati anak. Aku tak sangka kamu tak balik, sebagai contoh. Jadi, apakah penting si ibu atau ayah itu juga perlu faham situasi anak, Datuk? Okey, betul sekali. Kita sebagai ibu bapa kena faham anak-anak kita tu kerja apa. Betul. Anak-anak kita tu berada di mana. Situasinya. Situasi, environment dia. Betul. Yes. Jangan kita samakan anak kita dengan contohnya cikgu, tentera, APNM, anak jiran. askar, anak jiran. Jangan, itu situasi dia berbeza. Ya. Gaji pun berbeza. Betul. Ya? Jadi kepada ibu bapa di luar sana, sebelum mengungkapkan kata-kata anak durhaka ke, Ya. ke mana kamu hari raya ke, fikir. Jangan kerana kata-kata kita itu anak kita menangis dalam hutan. Ya, Di perbatasan. betul. Yes. Terasa betul kau tu. tak ingat aku lagi ke? Kau tak ingat aku Itu lagi terasa ke? betul tu. Yes. Ya Allah. Jadi kita sebagai ibu bapa adalah ibu bapa yang bijaksana. Ya. Kena faham anak-anak di sini. Bahkan kita pula sejuk pada adik-beradik lain. Abang kamu dia bertugas. Bukan dia tak nak balik. Kita kena bagi sokongan pada dia. Video call lah dia. Walaupun di perbatasan tidak dihalang menggunakan telefon. Betul. Jadi itu perkataan ibu bapa yang sepatutnya dikeluarkan oleh ibu bapa apabila anak-anak dia tak balik. Bukan dia racuni anak-anak dia. Bukan Perli. Bukan Perli. Bukan Perli. Ya. Jadi, apa pun sebelum bercakap, fikir betul-betul, fikir masak-masak supaya anak kita tidak terasa hati. Apabila terasa hatilah berlakunya bibit-bibit tadi. Tahun depan tak nak balik. Isteri pula kata, oh mak you cakap macam ni. I terasa hati, sepatut you terasa hati. I terasa hati tau. Dia kata, faham tak? So tak balik sampai sudah. Jadi, tidak sepatutnya ibu bapa mengeluarkan kata-kata Ada tukang cucuk lah saja. tukang cucuk. Cucuk duduk kat rumah tu. Ya. Tengok abang tu memang sengaja tak balik, mak. Memang dia tak ingat dah. Mana dia telefon mak. Bulan-bulan tak bagi pun. Yang ni je. Itu tukang cucuk tu. Cucuk pula. Itu Tukang kalau kipas. Arab panggil Hajaratun Nar. Batu api. Batu api. Dia panggil apa? Firestone. Firestone lah. Cuma Ustaz, ibu bapa juga perlu ada sifat kemanusiaan, kalau boleh memujuk anak tu supaya berintegriti, mungkin mengutamakan tugasan. Kalau dapat balik, baru balik. Bagaimana sifat itu dapat dipupuk, sifat ibu bapa tu? Okey, itulah pokok pangkalnya adalah ilmu lah, ilmu. Dia bercakap tadi macam kau anak derhaka, kau tak ingat aku. Itu perasaan. Perasaan. Dia dah tahu dah anak dia seorang tentera sebagai contoh. Dia tahu dah anak sebagai tentera. Tapi dia tengok anak orang sebelah tu tentera juga. Balik. Negeri yang sama, ken yang sama, dia tak tahu balik sebagai contoh. Masalahnya yang tu dapat cuti. Kita tengok pula situasi. Mungkin dia duduk dalam company yang berbeza. Mungkin dia memang orang memerlukan kepakaran dia tu. Memang tak boleh orang yang nak kontak. So dia seorang yang boleh kontak. Dan anak berperanan. Jangan salahkan ibu saja, ibu dan ayah. Anak kena faham. Ayah saya bahagian A. Bahagian contoh Ustaz Imam di camp. Contoh. Ada 2 orang yang ada. Imam dengan Bilal. So hari pertama tak boleh balik. Kena jadi imam raya. Itu tugas utama. Dan tugas itu ialah bawa tugas ayah. Faham. Maksudnya, ayah yang mengajar saya berkorban. Kan? Jadi takkan kerana hari raya tak ada korban untuk ayah. Ya. Jadi saya buat ni bukan untuk saya, ayah. Saya buat untuk ayah. Sebab ayah ajar untuk korban untuk negara. So saya buat meneruskan delegasi apa yang ayah nakkan. Dan saya dapat pahala tidak menangis pada hari kiamat. Ayah juga yang tak akan menangis pada hari kiamat. Sebab ayah yang mendidik saya. Kalau konsep ini faham, ibu kita faham. memujuk. Dia pujuk. Jadi kerjalah nak dengan sebaik-baik. Soalan pertama tu masa dia call tu bukan kata kau tak balik ke raya ni. Bukan. Ya. Kena tanya, Mat, kau bertugas ke? Contoh. Tugasan kau macam mana sekarang ni? Kau kena pergi ke pulau ke, kena jaga sempadan ataupun pergi. Kalau kita kena apa yang tu? Tak tahun ni insya-Allah mak
dapat cuti, contoh. Sebab kita tidak mengharapkan lagi. Tapi kalau kita dah mengharapkan si mak ni balik, si Syarahan ni akan balik, tiba-tiba Syarahan tak balik contoh. Mak akan kata, sebab tu dia tak faham dah. Dan satu lagi, ibu dan ayah tolong sangat-sangat. Kita kena compare juga, bandingkan. Anak kita at least berlaku apa-apa dia boleh balik. Tapi anak orang lain yang ada di overseas, betul. Lagi dia tak boleh balik. Kenapa kita nampak penderitaan sedih kita je? Kau ni anani ke? Mana pentingkan diri sendiri je, anani. Orang lain lagi jauh. Sebab tu dalam bab duniawi kita kena tengok orang yang lebih sakit, lebih hina, lebih sebagainya. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam Bidayatul Hidayah, kalau kamu melihat seorang tua, anggaplah dia lebih berilmu daripada engkau lebih hina. Kau tengok seorang budak, anggaplah budak itu ahli syurga, engkau banyak dosa. Maksudnya kita sentiasa merendah. Itu kaedah dia. Dan kaedah tasawuf pun macam tu kaedah dia. Jadi seorang ibu dan ayah yang baik, dia bagi semangat macam kerja dengan baik-baik, engkau meneruskan kerja ayah kau dan sebagainya, insya-Allah. Ada kelapangan, telefonlah mak tak apa, video call mak pun ada, dapat handphone baru hari lahir yang kau bagi itu hari, alhamdulillah, sebagai contoh. Itu kaedahnya. Barulah kita pun bagi tahu siap-siap begitu. Bang, mak ataupun Syarahan tak balik tahun ni. Dia kena beraya tempat jaga dia punya ofis dan sebagainya. Contoh mudah ya. Tapi kalau dia tak faham, tak balik tu, cucuk pula. Kalau yang cucuk sebab ibu dan ayah dah faham ni, tak, abang kau tak balik sebab dia kena bertugas jaga pulau. Sebab ibunya dah positif. Tapi tak yang cucuk pun, alamak sikit je. Belum abang tak. Memang dia tak balik tu sebab itu. Kan selalu dia balik, tapi cuma ni tak balik. Okey, sedikit pencerahan. Kadang-kadang ada bab ni special case. Baik. Maksud special case itu, mak ayah kita dah berumur dan nyanyuk. Betul. Jangan ambil hati dengan Jangan ambil hati lah dengan anak umur kadang-kadang ayah dah umur 70, 80. Betul, nyanyukkannya. Tanya benda yang sama, bila kamu dia dah jadi macam hati budak-budak. Budak-budak. Betul. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq afala yaqilun. Barang siapa aku panjangkan umur dia 70 80, aku kembalikan dia zaman budak-budak. Tanya benda yang sama. So jangan ambil hatilah isteri menantu. Kalau ada mak ayah yang tua sentiasa tanya benda yang sama. Itulah sifat apa yang tu ingat kepala dia tu. Baik. Datuk Ustaz, kita dah berada di penghujung Tanya Nak Ustaz pada pagi raya ini. Mungkin orang Kelantan nak tanya tu, kenapa dah tak kelik ni Datuk dengan Ustaz pagi-pagi raya ni di studio. Ada ucapan mungkin daripada Datuk dulu? Silakan. Saya Ustaz Syarhan Syafiee ingin mengucapkan selamat hari raya kepada family saya, ibu saya terutamanya, adik-beradik saya dan isteri saya dan semua murid-murid tafakuh saya yang support saya selama ni, insya-Allah. Mudah-mudahan anda diberkati dan Ustaz ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, 00. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz mewakili APMM juga ke? Selain daripada peribadi, silakan. Ucapan selamat hari raya daripada Ustaz Niki Kamarudin, Kapten Maritim Ustaz Niki. Niki Kamarudin. Pertama untuk ahli keluarga, sahabat handai, jiran tetangga dan khususnya kepada petugas hari raya yang masih bertugas. Walaupun hari keempat dan sebagainya masih lagi duti, teruskan. Kamu akan dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baiklah, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Syarhan Syafiee yang sudi bersama dengan kami. Teringat pula zaman saya mengambil memori ketika da'i. Banyak saya Ustaz menegur kamu. Alhamdulillah Datuk, terima kasih. Hasil teguran ni. Hasil teguran ya. Allahu Akbar. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunoh kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Terima kasih Datuk ya. Sama-sama. Insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa dalam hidup kita ini ada Allah berikan pelbagai nikmat. Antaranya nikmat kesihatan, nikmat kemeriahan Aidilfitri, nikmat keluarga. Semua Allah tunaikan. Tetapi adakah kita berjaya dalam berbilion manusia dapat tunaikan hajat Allah yang satu, iaitu beribadat kepadanya? Sama-sama kita fikirkan. Bertakbirlah, berbanggalah dengan syiar Islam Hari Raya Aidilfitri. Saya Da'i Hadari, mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.